Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi dengan video prinsip perakaunan kita, iaitu kita akan belajar merekod urus niaga mengikut sistem catatan bergu ke dalam ledger. Jadi pastikan kamu muat turun dulu soalan seperti yang terdapat di dalam deskripsi video ini, dan juga pastikan kamu telah pun menonton pengenalan kepada tajuk sistem catatan bergu dalam video yang cikgu buat sebelum ini. Jadi kita lihat urus niaga yang pertama, iaitu merekodkan modal permulaan. Kita tengok ayat urus niaga. Mac 1, 2020, pemilik memulakan perniagaan dengan tunai ke bank berjumlah RM10,000 sebagai modal. Jadi sebelum kita lihat ayat-ayat yang di bawah, kalau boleh kamu terus kenal pasti kata kunci dalam ayat urus niaga tersebut. Jadi, tunai dimasukkan ke dalam bank, kata kunci pertama adalah bank, dan kata kunci yang kedua adalah modal. Kita lihat kesan urus niaga seperti yang diterangkan di bawah. Aset iaitu bank meningkat sebanyak RM10,000. Sebab pemilik membawa masuk tunai ke bank, jadi bank bertambah, dan ekuiti pemilik itu modal meningkat sebanyak RM10,000. Jadi modal pemilik dalam perniagaan juga bertambah. Mengikut sistem catatan bergu analisis debit kredit, apabila aset meningkat, kita akan rekodkan sebelah debit. Jadi kita akan debitkan akaun bank. Dan apabila ekuiti pemilik meningkat, kita akan rekod di sebelah kredit, iaitu ke dalam akaun modal. Jadi, pertama sekali kita akan buka akaun yang berkenaan. Jadi, pertama sekali kita buka akaun bank. Dan yang kedua kita akan buka akaun modal. Jadi, kalau kamu lihat di atas setiap ledger, cikgu dah letakkan persamaan perakaunan AB leh. Jadi tujuan cikgu buat itu untuk kita sebagai panduan untuk merekod sebelah penambahan akaun tersebut. Jadi bank terlihat dia adalah aset. Dia aset bertambah akan didebitkan. Modal pula akaun bersifat ekuiti pemilik. Ekuiti pemilik bertambah akan dikreditkan. Jadi sekarang ni kita cuba rekod ke dalam ledger. Di pertama sekali kita masukkan tarikh. Jadi urus niaga ni berlaku pada Mac 1. Akaun bank didebitkan dengan jumlah RM10,000. Akaun modal kredit Mac 1 dengan nilai yang sama RM10,000. Kemudian kita akan catatkan butiran. Jadi dalam akaun bank kita akan catatkan butirannya sebagai modal, iaitu catatan bergu akaun tersebut. Dan dalam akaun modal kita akan catat butirannya sebagai bank, iaitu akaun yang menjadi bergu kepada akaun modal. Itulah contoh satu, iaitu merekod modal permulaan. Bergerak kepada contoh yang kedua, iaitu kita akan lihat merekodkan belian aset bukan semasa secara kredit. Kita tengok urus niaga. Pada tarikh Mac 2, 2020, membeli sebuah komputer bernilai RM3,000 secara kredit daripada A to Z Computer. Jadi kalau kita nak lihat dari segi kata kunci dalam ayat urus niaga, yang pertama sekali adalah perkataan komputer. Dan yang kedua adalah perkataan nama pembekal komputer itu A to Z Computer. Tapi kita lihat di segi tips yang di tepi ni, biasanya belian aset bukan semasa kita akan rekodkan ke dalam akaun dengan nama kategori aset tersebut. Maksudnya macam ni. Akaun komputer kita akan rekodkan ke dalam akaun yang diberi nama sebagai alatan pejabat. Kita lihat kesan urus niaga. Aset iaitu alatan pejabat meningkat. Jadi komputer ni kita beli, jadi dia meningkat sebanyak RM3,000. Dan liability, kita beli secara kredit
Ini maksud dia beli secara hutang. Jadi kita ada liability iaitu A to Z komputer juga meningkat. Jadi liability juga meningkat sebanyak RM3,000. Okey, dari segi analisis debit dan kredit, aset apabila meningkat kita akan debitkan. Jadi kita akan debit akaun alatan pejabat. Dan liability apabila meningkat kita akan catat sebelah kredit ke dalam akaun A to Z komputer. Jadi pertama sekali kita buka dulu akaun ledger yang berkenaan. Ledger yang pertama adalah akaun alatan pejabat. Dan akaun yang kedua adalah akaun A to Z komputer. Okey, sekali lagi kita berpandukan kepada persamaan perakaunan dan juga kepada kesan urus niaga. Aset bertambah, aset meningkat, kita boleh labelkan huruf A, aset bertambah, didebitkan. Dan kesan kedua, liability meningkat, huruf L lah. Jadi L, liability bertambah, akan direkod sebelah kredit. Sekarang kita buat catatan mengikut tandaan kita di situ. Okey, yang pertama sekali kita tuliskan tarikh Mac 2, alatan pejabat didebitkan dengan nilai RM3,000 dan akaun A to Z komputer akan dikreditkan. Jadi letak tarikh sebelah kredit Mac 2 dengan angka yang sama RM3,000. Okey, sekarang kita masukkan butiran. Di dalam akaun alatan pejabat kita akan tulis A to Z komputer dan dalam akaun A to Z komputer kita akan tuliskan butirannya sebagai alatan pejabat. Okey, nama akaun yang menjadi catatan bergu. Okey, itu contoh yang kedua, merekodkan belian aset bukan semasa secara kredit. Baik, sekarang kita lihat contoh ketiga, iaitu merekodkan modal tambahan. Merekodkan modal tambahan ini sebenarnya hampir sama dengan cara kita merekod modal permulaan. Kita lihat apakah aset yang dibawa masuk dan kita lihat jumlah modal yang bertambah. Kita lihat urus niaga Mac 4, 2020. Sebuah set meja bernilai RM2,000 dibawa masuk oleh pemilik ke dalam perniagaan. Okay, jadi yang pertama, kenal pasti kata kunci daripada ayat urus niaga. Yang pertama sekali adalah perkataan set meja. Okay, kata kunci yang kedua, tidak ada perkataan yang kita kata perkataan secara langsung yang kita boleh sebut sebagai nama akaun. Tapi clue dia adalah perkataan frasa dibawa masuk oleh pemilik. Jadi yang disebut sebagai dibawa masuk oleh pemilik ini kita boleh fahamkan ia sebagai modal. Okey. Kemudian macam contoh yang kedua tadi, item set meja kita akan rekodkan ke dalam akaun yang sesuai, itu kita beri nama sebagai perabot. Kita lihat kesan urus niaga. Aset iaitu perabot meningkat sebanyak RM2,000. Okey, set meja dibawa masuk, jadi set meja ataupun kita kata perabot perniagaan meningkat, dan pada masa yang sama equity pemilik iaitu modal juga meningkat dengan nilai yang sama. Kita lihat analisis debit kredit seperti sebelum ni. Aset apabila meningkat kita akan debitkan. Jadi kita akan debitkan akaun perabot, dan apabila equity pemilik meningkat kita akan rekod sebelah kredit akaun modal. Jadi oleh kerana akaun modal kita dah buat dalam urus niaga yang pertama tadi, kita akan guna akaun ledger yang sama. Jadi kita cuma perlu buka akaun baru, iaitu akaun perabot. Okay, akaun perabot ledger baru, akaun modal kita akan sambung ledger yang sama. Jadi dalam ledger jawapan di sini dah ada catatan daripada urus niaga 1 tadi.
Okay, kita masih lagi berpandukan kepada persamaan perakaunan. Perabot adalah aset. Jadi aset meningkat, kita labelkan huruf A ni, A tambah, kita akan debit. Modal adalah equity, E bertambah, kita akan kreditkan. Okay, kita cuba rekod. Masukkan tarikh dulu. Perabot akan didebitkan. Jadi letakkan tarikh Mac 4 dengan nilainya sebanyak RM2,000, dan dalam akaun modal kita tulis tarikh 4 hari bulan dan masukkan nilai RM2,000 juga. Okey, dan akhir sekali kita masukkan butiran. Dalam akaun perabot kita masukkan butiran itu modal, nama akaun bergu, dan dalam akaun modal kita masukkan perkataan akaun perabot lah. Itu nama akaun yang menjadi bergu kepada catatan ini. Jadi itulah contoh 3, itu merekodkan modal tambahan. Sekarang kita tengok pula contoh yang keempat, iaitu kita lihat bagaimana untuk merekodkan pinjaman bank. Okay, dalam urus niaga Mac 7, 2020, perniagaan membuat pinjaman bank bernilai RM8,000 dan wang yang diterima dibankkan. Seperti urus niaga sebelum ini, kalau boleh, daripada ayat urus niaga kita terus kenal pasti perkataan yang akan menjadi kata kunci nama akaun. Itu yang pertama adalah perkataan pinjaman bank, dan yang kedua, wang yang diterima dibankkan. Jadi kata kunci kedua adalah perkataan bank. Okay, kita lihat kesan urus niaga. Aset iaitu bank meningkat sebanyak RM8,000. Okay, bank bertambah. Konsepnya macam ni. Apabila kita membuat pinjaman bank, wang yang diterima daripada pihak bank kita masukkan ke dalam akaun bank. Jadi kita akan faham sebagai bank meningkat dengan nilai pinjaman tersebut, dan pada masa yang sama liability iaitu pinjaman bank juga meningkat. Okay, pada masa sama kita juga ada membuat hutang baru, jadi liability kita juga meningkat pada nilai yang sama, iaitu RM8,000. Jadi analisis debit dan kredit. Yang pertama sekali, aset meningkat akan didebitkan iaitu akaun bank, dan yang kedua, liability meningkat, kita akan kreditkan akaun pinjaman bank. Jadi kita akan buka ledger yang berkenaan dulu. Okay, akaun bank kita dah ada daripada usaha sebelum ni. Dia akan sambung ke dalam ledger yang sama. Jadi kita cuma buka akaun baru iaitu akaun pinjaman bank. Okay, masih lagi berpandukan kepada persamaan perakaunan. Bank itu aset, apabila bertambah kita akan debitkan, dan pinjaman bank adalah liability, apabila bertambah kita akan kreditkan. Jadi sekarang kita akan rekod urus niaga. Mac 7, bank akan didebitkan dengan nilai sebanyak RM8,000, manakala akaun pinjaman bank akan dikreditkan. Okay, Mac 7 dengan nilai yang sama, RM8,000. Okay, sebagai butiran dalam akaun bank, kita akan catat sebagai pinjaman bank. Itu nama akaun bergu, dan dalam akaun pinjaman bank kita akan catat butirannya sebagai bank. Okey, itu contoh merekodkan urus niaga pinjaman bank. Kita lihat pula contoh yang kelima. Sekali lagi kita akan lihat contoh merekodkan belian aset bukan semasa secara kredit. Cikgu buat beberapa contoh belian aset bukan semasa sebagai melihat kategori aset-aset, kategori akaun yang kita boleh gunakan untuk merekod pelbagai jenis aset bukan semasa. Okey, kita tengok urus niaga Mac 8, 2020 membeli rak-rak barang bernilai RM4,000 daripada kedai perabot Mega secara kredit. Okay, kata kunci daripada ayat urus niaga yang pertama adalah rak-rak barang,
Dan sebab kita beli secara kredit, maka kita akan ambil nama pembekal sebagai kata kunci yang kedua. Okay, seperti contoh sebelum ni, kita kena fikirkan apakah nama akaun yang sesuai untuk rak-rak barang. Jadi kita boleh gunakan sebagai akaun perabot. Okay, kesan urus niaga, aset iaitu perabot meningkat sebanyak RM4,000. Okay, kita beli, jadi aset kita bertambah. Dan liability iaitu kedai perabot mega meningkat sebanyak RM4,000. Hutang kita kepada kedai perabot mega juga bertambah sebanyak RM4,000. Okay, analisis debit dan kredit. Aset meningkat, kita akan debitkan akaun perabot. Dan yang kedua, liability juga meningkat, kita akan kreditkan akaun kedai perabot mega. Okay, kita buka ledger. Kita kamu lihat di sini, akaun perabot kita dah ada daripada urus niaga sebelum ini. Kita cuma perlu buka akaun yang kedua, iaitu akaun kedai perabot mega. Okay, cikgu tulis dulu, kedai perabot mega. Okay, berpandukan kepada persamaan perakaunan. Perabot, aset huruf A bertambah didebitkan. Kedai perabot mega ni adalah liability, akaun belum bayar. Jadi L bertambah, kita akan kreditkan. Okay, kita buat catatan urus niaga. Tarikh 8 hari bulan, akaun perabot, masukkan tarikh. Okay, nilai perabot yang kita beli adalah RM4,000. Okay, dalam akaun kedai perabot mega akan dikreditkan Mac 8 dengan nilai yang sama, RM4,000. Dan kita tuliskan butiran. Dalam akaun perabot, kita letakkan nama kedai perabot mega. Dan dalam akaun kedai perabot mega, kita tuliskan butirannya, iaitu perabot. Okay, ini contoh merekod belian aset bukan semasa secara kredit, iaitu membuat belian perabot. Okay, contoh yang ditunggu-tunggu, iaitu contoh terakhir, contoh 6. Merekodkan lagi sekali belian aset bukan semasa secara kredit. Lihat urus niaga pada Mac 10, 2020. 2 buah penghawa dingin bernilai RM3,500 dibeli secara kredit daripada Chong Electric. Okay, daripada urus niaga, kita boleh kenal pasti kata kunci yang pertama adalah penghawa dingin, itu nama aset yang dibeli. Kemudian yang kedua adalah nama pembekal, iaitu Chong Electric. Okay, seperti contoh sebelum ni, kita kena fikirkan apakah nama akaun yang sesuai untuk item penghawa dingin. Kita boleh gunakan akaun lengkapan. Okay, urus niaga kesannya seperti berikut. Aset iaitu lengkapan meningkat sebanyak RM3,500. Dan yang kedua, liability iaitu Chong Electric juga meningkat sebanyak RM3,500 sebab kita membeli secara hutang, okay, secara kredit. Okay, analisis debit dan kredit. Aset apabila meningkat didebitkan, jadi kita akan debitkan akaun lengkapan. Dan yang kedua, liability meningkat, kita akan kreditkan akaun Chong Electric. Okay, dalam contoh ini, kedua-dua ledger belum lagi ada sebelum ni. Kita akan buka dua akaun baru. Yang pertama, akaun lengkapan. Dan yang kedua, akaun Chong Electric. Okay, kita akan lihat persamaan perakaunan lagi sekali. Lengkapan ni adalah aset. Aset apabila bertambah didebitkan. Akaun Chong Electric ini adalah liability, akan belum bayar. Jadi apabila liability bertambah, kita akan kreditkan. Jadi kita akan catat urus niaga. Tarikh Mac 10. So akaun lengkapan debit Mac 10 dengan nilai RM3,500.
RM500. Dan yang kedua, akaun cong elektrik akan dikreditkan Mac 10 dengan yang sama RM3,500. Okey, kita last sekali kita masukkan butiran. Dalam akaun lengkapan kita akan tulis cong elektrik. Dan akhir sekali dalam akaun cong elektrik kita akan tuliskan lengkapan. Okay, jadi itulah contoh terakhir untuk video kita kali ini. Kalau kamu lihat balik daripada contoh 1 hingga contoh 6, kesemua urus niaga tersebut merekodkan pertambahan sahaja. Okay? Pertambahan dalam aset, pertambahan dalam liability dan pertambahan dalam equity pemilik. Jadi video yang cikgu buat pada kali ini untuk kamu belajar merekod pertambahan aset, liability dan juga equity pemilik. Okay, insyaAllah kita akan bertemu lagi dalam video yang akan datang untuk perbincangan catatan urus niaga dalam sistem catatan bergu. Okay, cikgu harap penerangan cikgu kali ini kamu boleh faham dan sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih semua.